Satu-satunya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan Allah turunkan kepada semua Nabi-Nabi adalah Islam, tuan-tuan. Dan kita syukur kepada Allah SWT daripada ramai-ramai manusia yang diciptakan oleh Allah atas muka bumi ini, kita termasuk dalam golongan muslimin, orang yang memeluk ataupun berakidah kepada ajaran Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi, dan kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala pada nabi dan juga pada rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadil tuan-tuan imam yang berbahagia, pengusi dan ahli-ahli jawatankuasa masjid, barisan para pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan masyarakat, yang mak datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya, meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan, dianugerahkan kepada kita kelapangan. Seperti yang biasa kita sebut tuan-tuan, dua nikmat ini selalu kita terpedaya, seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang selalu manusia terpedaya dengannya, iaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Kerana tuan-tuan, dua nikmat ini bila mana dia bergabung tuan-tuan, kita kalau di satu saja barangkali dia tidak menjadi pelengkap. Ada orang dia sihat tapi dia tak lapang tuan-tuan, maka tak selesai juga banyak perkara yang diinginkan. Ada setengah orang dia masa lapang banyak tapi dia tak sihat. Tuan-tuan tengok bagaimana orang berada di hospital yang ditahan dalam wad, masa lapang mereka cukup banyak, tapi apa yang berlaku pada mereka, mereka tidak sihat. Jadi tuan-tuan, betapa inginnya mereka itu keluar dan kembali sihat seperti mana biasa. Jadi tuan-tuan, yang mereka tak dapat tapi kita dapat sekarang, kita sihat dan juga kita punya masa lapang yang begitu banyak. Maka marilah sama-sama kita manfaatkan kelapangan dan juga kesihatan yang merupakan dua nikmat yang begitu besar ya Allah SWT anugerahkan kepada kita ini, dengan menjadikan ini sebagai salah satu daripada wasilah untuk kita memanjatkan dan juga kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah SWT, serta membuktikan ketaatan dan juga melaksanakan amal-amal soleh yang dituntut dalam agama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan pengajian kita pada halaqah kali ini. Kita menyambung kembali perbincangan tafsir juzuk yang ke-30 daripada kitab yang kita bincangkan, iaitu Tafsirul Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, yang ditulis atau yang dikarang oleh almarhum Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, merupakan salah seorang tokoh ulama Syam yang terkenal satu ketika dahulu, yang telah pun meninggalkan dunia ini dengan
beribu ataupun kita katakan banyak penulisan-penulisannya. Antaranya kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang menjadi rujukan, dan juga sebagai kitab yang diperbincangkan, yang dijadikan sebagai silibus di universiti tuan-tuan. Termasuklah karya agungnya ini tuan-tuan, antaranya ialah kitab Tafsir Al-Munir, 30 juzuk, tapi kita duk bincang juzuk 30 saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak buat 30 juzuk, barangkali tuan-tuan biliknya banyak ini. Tak tahulah sama ada tuan-tuan masih ada lagi atau saya masih ada lagi. Wallahu a'lam tuan-tuan, kerana terlalu panjang perbincangannya. Jadi kita fokuskan kepada juzuk yang ke-30, kita surah An-Naba, surah yang ke-78 daripada 114 surah Al-Quran kesemuanya. Yang kita orang Islam ni tuan-tuan kena tahulah berapa surah dalam Al-Quran. Kalau kita tak ingat nama-nama surah, sekurang-kurangnya jumlah surah tu kita kena tahu ada 114 surah. Dan surah An-Naba ini surah yang ke-berapa? Ialah surah yang ke-78 daripada 114 surah. Baik, pada hari ini insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-11 daripada surah An-Naba. Kita telah menyentuh pada halaqah lepas ayat ke-9 dan ke-10, di mana Allah SWT menjelaskan bagaimana dijadikan tidur kita itu sebagai satu kelihatan. Allah berfirman dalam surah An-Naba ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kamu itu sebagai satu bentuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam kamu itu sebagai pakaian. Kita telah menyentuh tentang bagaimana peranan malam itu sendiri, di mana kalau kita lihat tuan-tuan, Allah telah antara maksud utama dalam ayat 9 dan 10 ini, Allah telah menjadikan tidur kita itu sebagai satu kehadatan untuk tubuh badan, dan itu kita berasa selesa untuk meneruskan pekerjaan pada hari besok, hari yang berikutnya. Tidur juga boleh memperbaharui kekuatan dan merancangkan pertumbuhan pemikiran dan tubuh badan. Jadi perkataan as-subat dalam ayat ini bermaksud berhenti dari bergerak buat seketika sedang nyawa masih di badan. Kalau berhenti terus tuan-tuan, itu nyawa tak ada dalam badan, itu bukan subat lagi dah, itu namanya jenazah dah tuan-tuan. Jadi sebab tu kita bila setiap kali kita nak tidur, jangan lupa tuan-tuan minta dengan Allah SWT dengan doa yang biasa kita baca. Bangun tidur pun sama, kita nak tidur tuan-tuan, apa dia doa baca, doa nak tidur? Bismikallahumma ahya wa amutu. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Bangun tidur besok tuan-tuan, kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maknanya tidur kita tuan-tuan hampir-hampir mirip kepada kematian, cuma kita masih lagi bernyawa. Ada orang dia tidur terus je tuan-tuan. Bukan tidur terus tu tak maknanya dia tidur 2-3 hari kemudian bangun. Ni tidur terus maknanya terus pergi meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya. Kita tuan-tuan bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Di malam hari tadi kita seolah-olah macam mati tuan-tuan. Dan kepadanya juga wa ilaihin nusyur, kita akan kembali. Ini dia tuan-tuan satu perkara yang sebenarnya tuan-tuan dalam amalan-amalan seharian kita, kalau kita lihat bagaimana doa-doa yang kita baca, dia sebenarnya menarik kita kembali menyedarkan diri kita, siapa kita dan bagaimanakah kita, kedudukan kita selaku hamba Allah, dan Allah itu sebagai Tuhan tuan-tuan, sebagai Tuhan yang sepatutnya disembah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi kalau kita tinggalkan amalan-amalan ini yang jadi yang kadang-kadang kita lebih confident daripada apa yang sepatutnya. Tak apa, besok kau datang. Confidentnya tuan-tuan. Jangan lupa insya-Allah. Jika diizinkan Allah. Berapa banyak tuan-tuan perancangan kita ataupun apa yang kita atur, kita susun, tapi tidak berjaya, tidak terlaksana. Kenapa tuan-tuan? Tidak diizinkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, setiap kali apa yang kita cuba rancang itu tidak salah. Kita merancang kehidupan kita hari besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan,
Itu tidak salah. Tetapi jangan lupa yakin bahawasanya semuanya tertakluk kepada keizinan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak sebut besok begitu begini, minggu depan begitu begini tuan-tuan, jangan lupa itu. Sebab kita tidak tahu ajal maut kita ini bagaimana. Ya, boleh jadi ada orang yang di pagi harinya tuan-tuan kita minum mengetih sekali dengan dia, petang hari dia pergi meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya, meninggal dia tuan-tuan. Jadi dan dia tidak menjaminkan dah tua mesti mati dulu berbanding orang muda, tidak. Ya. 2 hari lepas tuan-tuan, bekas pelajar saya masa saya bertugas di Al-Ihsan dulu tuan-tuan. Ya. Apa dia baru ni masuk wad. Ya. Budak muda tuan-tuan, anak muda lagi. Ya. Masuk wad, ialah ada doktor kesan ada penyakit dan sebagainya. Jadi kemudian sehari sebelum dia meninggal tuan-tuan, dia dapati sangat sihat. Serius, sehingga doktor benarkan dia discharge, keluar. Mana tak ada apa dah kayaknya. Rupanya tuan-tuan, peluang untuk dia balik bertemu keluarga, pukul 2 besoknya tuan-tuan, dia meninggal dunia. Dalam keadaan masih lagi muda. Nak cerita ya. Jadi jangan kita ni, kita ingat apa yang pernah disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam syairnya yang sangat memberi kesan kepada kita. Apa kata Imam Syafi'i? Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang yang sihat mati tanpa ada penyakit. Terutama zaman sekarang tuan-tuan, ya, mati dalam kemalangan, mati mengejut dan sebagainya. Wa kam min saqimin ashahinan min ad-dahri. Dan berapa ramai orang sakit menderita terus menerus hidup di alam ini. Maknanya tuan-tuan, sakit bukan bererti kita dah tak lama lagi nak mati. Dan sihat bukan jaminan baru sekolah lambat lagi, baru doktor buat medical check up, tip-top berlaku semua tu. Ya, kita pun confident tuan-tuan. Tidak, ajal ini dia tidak ukur pada sihat atau sakit kita, tetapi kepada ketentuan ajal maut seseorang itu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sihat pun boleh mati, orang sakit pun boleh mati tuan-tuan. Jadi kita ni kalau Allah uji kita dengan penyakit dan sebagainya, itu anggap sebagai satu jalan perjalanan kita yang diuji oleh Allah SWT sebagai satu ujian. Tapi bukan bermakna kita gaya-gaya yang tak lama dah. Tuan-tuan, belum tentu. Kadang-kadang orang tu ada 5 je penyakit dalam badan dia, tapi dia masih hidup sampai sekarang tuan-tuan. Kadang seorang tu tak ada satu pun penyakit dalam badan dia. Ya, takdir Allah SWT ajarnya sampai mati dia. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah SWT jadikan tidur itu sebagai satu subat, mana berhenti seketika dalam keadaan nyawa masih lagi di kandung badan. Kita bangun pagi besok tuan-tuan, jangan lupa syukurilah nikmat ini. Alhamdulillah, Allah bagi lagi peluang satu lagi kali kepada kita tuan-tuan. Begitu nak sampai malam ke satu hari lagi, ya, nak sampai malam ke satu hari lagi kita nak tidur semula, entah besok tak bangun. Sebab itu tiap kali nak tidur jangan lupa doa, bangun tidur jangan lupa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menjadikan malam sebagai masa untuk mendapatkan ketenangan dan kegelapan yang serba meliputi laksana pakaian. Malam ni umpama seperti pakaian lah, ya tuan-tuan. Kegelapannya menyelubungi tubuh dan semua benda dari penglihatan zahir. Kalaulah pakaian yang menutupi tubuh badan manusia itu melindunginya daripada terkena panas atau sejuk, begitulah juga malam yang menjadi pelindung kepada sesiapa yang mahu menunaikan hajat atau masalah tertentu yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu siang. Pada waktu malam peluang dapat bersembunyi daripada seterunya di samping urusan-urusan yang lain. Orang perang pun tuan-tuan, ya, biasanya bila terbenam saja matahari dah mula, ya. Ni cerita dulu lah tuan-tuan. Zaman sekarang ni perang pelik, ya, kadang-kadang diserang pada waktu malam dan sebagainya. Kita tengok dulu tuan-tuan ketika mana peperangan tercetus antara tentera Israel, ya, dengan Al-Qassam dan sebagainya. Banyak berlaku di malam hari. Ya, tapi asasnya tuan-tuan biasanya perang bila petang, masing-masing dah mula penat tuan-tuan. Awal pagi besok akan tu. Tapi kerana strategi demi strategi macam-macam, jadi berubah dah tuan-tuan. Asasnya malam adalah sebagai pakaian, tempat kita berlindung. Pakaian ni tuan-tuan dia melindungi kita. Itu tugas pakaian. Sebab tu setiap kita tuan-tuan, walau bagaimanapun sekali kita keadaan kita, tapi tetap pakaian itu menjadi satu tuntutan. Dan dia mempunyai etika-etika yang tertentu, ya.
Nak ke laut lain pakaiannya, nak ke sawah lain pakaiannya tuan-tuan. Nak pergi bermain badminton lain pakaiannya. Nak main golf lain pakaiannya tuan-tuan. Nak main bowling lain pakaiannya. Tuan-tuan boleh buka balik kodanya. Kasut pun kena tukar, bukan boleh pakai selipar. Tuan-tuan nak datang ke masjid lain etika pakaiannya. Tuan-tuan, tapi cuma kita asasnya dalam berpakaian ini dia adalah perkara-perkara yang kadang-kadang ianya kita tidak membincangkan tentang soal sah batal, ya, boleh jadi dengan pakaian-pakaian tertentu sah, tapi dari segi etikanya, ya, tuan-tuan, kalau nak diikutkan memadai dengan sah sahaja tuan-tuan, memadailah tuan-tuan datang ke masjid pakai pelikat selai pun tak apa dah, ya, atas pada pusat, bawah pada lutut, sah tak semayang? Kita nak try tak sekali guna gaya pakai dengan ejeki masjid, kita pakai satu hari kita cadang semua sekali, pakai selai je, jangan baju banyak pakai apa semua tu tuan-tuan. Ada yang ustaz mana malu gaya tuan-tuan, tuan-tuan. Jadi kita rasa macam tak kena pula, ya, walaupun dari sudut sah batal ni sudah memadai, ya, pakai kain pelikat selai atas pada pusat, bawah pada lutut, sah dah sembahyang kita tuan-tuan. Contoh sekarang ni umat Islam yang sedang mula berangkat ke tanah suci tuan-tuan. Jadi saat mereka berpakaian dalam keadaan ihram, ya, tuan-tuan, ya, mereka wukuf di Arafah nanti, ya, mereka bila mana memulakan haji besok. Haji ini bermula daripada wukuf di Arafah tuan-tuan, 9 Zulhijjah. Semua orang pergi wukuf di Arafah. Bagi orang lelaki pakaiannya ialah dua helai itu saja, ya tuan-tuan, iaitu kain izar dan juga rida di atas, yang bawah dan juga di atas tuan-tuan. Ada kalanya kalau di Arafah tu, yang atas ni mereka bentang buat tempat sujud tuan-tuan, ketika mana mereka solat. Pakai betul-betul yang kita katakan tadi, atas pada pusat, bawah pada lutut, betul tak tuan-tuan? Sah tak sembahyang? Sah, tak ada masalah. Tapi kenapa tak dipandang kekok di sana? Kerana kesemuanya ketika itu dalam berpakaian ihram. Kerana itulah dia etika pakaiannya ketika mana menunaikan haji tuan-tuan. Balik sini nak cerita, dia sudah habis musim haji, dah habis tu balik, ada pula jemaah kita yang pergi haji tiba-tiba dia pakai ihram datang masjid, guna gaya tuan-tuan. Kita tengok, biar betul haji, awak ni tunjuk balik Mekah lain macam kawan tengok, ya, pakai ihram je datang ke masjid. Awak jangan banyak cakap gitu. Kawan, inilah pakaian kau tawaf di Baitillah, inilah kau sa'i daripada Safa ke Marwah, balik Safa, inilah juga kau wukuf di Arafah, inilah juga kau bermalam di Mina apa semua, melontar di Jamrah. Jangan main-main, ini pakaian rasmi kawan di sana. Tuan-tuan, ya, di sana. Kalau balik sini tuan-tuan pakai juga macam tu, dia anggap sebagai apa tuan-tuan? Mencari adat. Ya, dia berlanggar dengan uruf kita. Tak ada orang datang, orang bawa balik umrah, balik haji, datang semayang di masjid, walaupun di sana Masjid Nabawi, walaupun di sana Masjidil Haram, tuan-tuan, mereka pakai ihram datang ke masjid Tariq bin Ziyad atau mana-mana surau tuan-tuan. Kenapa? Tidak berkaitan. Sebab di sini tak ada Kaabah tuan-tuan, ya. Tak ada tempat nak tawaf dan sa'i. Sini masjid biasa tuan-tuan. Pakai pakaian biasa. Sebab itu dikatakan bahawa setiap pakaian ni dia ada etika dia. Dia ada tempat-tempat yang bersesuaian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi tentang situasi di mana waja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari sara hidup, untuk mencari kehidupan. Allah jadikan malam sebagai pakaian, ma'ash, waja'alna al-laila libasa, malam itu sebagai satu pakaian untuk kita tidur, kita sebagai rehat, malam sebagai pakaian, siang Allah jadikan sebagai ma'asha, untuk kita mencari kehidupan, untuk menyara kehidupan. Jadi waktu siang itu cerah dan terang bagi membolehkan manusia menghasilkan, ya, produk untuk kehidupan mereka, seperti menjalankan urusan perniagaan, urusan pertanian, urusan perusahaan dan seumpamanya. Dan pada ayat yang ke-12 dan 13 Allah SWT berfirman, wa banayna fawqakum sab'an shidada
ja'alna sirajan wahhaja, dan kami bina di atas kamu 7 petala langit yang kukuh, dan kami jadikan untuk kamu cahaya yang amat terang, iaitu matahari. Allah telah membina di atas kita ni tuan-tuan 7 petala langit yang cukup kukuh. Ya, yang kita nampak tuan-tuan itu baru langit bumi, belum langit pertama lagi. Ya, dipanggil Samaul Ard. Dan di langit dunia inilah ada satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah ni lah tuan-tuan, zaman Nabi SAW Al-Quran diturunkan 30 juzuk, berhenti di Baitul Izzah, di langit yang di langit yang pertama ini, di Baitul Izzah ini. Daripada Baitul Izzah ni lah turun kepada Nabi SAW ayat-ayat berdasarkan asbabun nuzul selama 23 tahun. Tempoh yang diturun sekaligus 30 juzuk sampai di Baitul Izzah, dia berhenti situ, kemudian turun kepada Nabi SAW secara berperingkat. Ya, selama 23 tahun. Tempoh masanya tuan-tuan, bukan sekejap-sekejap, ya. Sehinggalah dikatakan berdasarkan tafsiran para ulama dan sebagainya, antara ayat-ayat yang terakhir turun ialah antaranya ayat bila mana Allah SWT memberi al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu dinakum, agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagimu segala nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku redha bagi kamu Islam itu sebagai satu-satunya agama. Tuan-tuan, sehingga dan dikatakan ini antara disebut sebagai ayat yang terakhir diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kemudian bila habis begitu tuan-tuan, Nabi SAW dan juga Jibril alaihissalam sentiasa melazimi datang jumpa Nabi untuk, kan Al-Quran ini ayat ini turun tuan-tuan ada masa surah ini, ada masa daripada ayat ini, jadi berdasarkan asbabun nuzul. Jadi untuk menjadikan dia kembali sebagaimana yang diturunkan 30 juzuk itu, maka Jibril alaihissalam melazimi datang kepada Nabi SAW untuk menentukan kembali daripada Al-Fatihah sampailah An-Nas, disusun kembali kedudukannya itu Al-Quran, sehinggalah kita sampai kita pada hari ini tuan-tuan, begitu indah susunan Al-Quran yang dilihat dia punya susun aturnya, sehingga tuan-tuan lengkaplah surah demi surah sampailah kepada surah An-Nas, surah yang terakhir daripada Al-Quran, yang dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Kalau nak ikut yang pertama turun bukan Al-Fatihah, yang turun pertama ialah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat yang pertama turun, tapi bukan itu surah yang pertama. Surah yang pertama ialah Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka langit yang begitu hebat dan sempurna penciptaannya telah dihiasi dengan bintang-bintang, sama ada yang beredar maupun yang tidak beredar. Mana kita nampak di langit tuan-tuan, bintang-bintang ni, ya, kita gelar bintang, boleh jadi dia adalah planet, boleh jadi dia adalah kita pun nak kata tuan-tuan, sebab kita hanya nampak di bumi, kita pun tak pernah sampai ke sana, ya. Dan kedudukan bintang ini, ya, kalau bagi orang yang mendalami ilmu falak tuan-tuan, ya, ilmu astronomi, dia akan tahu kedudukan bintang-bintang ini. Antaranya tuan-tuan, bintang yang menunjuk arah kiblat, dia ada 3 biji bintang yang kalau tuan-tuan tengok di langit, kalau cuaca molek tuan-tuan, ya, akan nampak bintang itu, dia akan betul-betul menuju ke arah kiblat. Ini dijadikan sebagai panduan kepada mereka yang nak mendirikan solat tuan-tuan. Dia boleh, terutama di malam hari lah, kalau siang kita guna cara lain, ya, malam itu dia. Dan bagaimana mereka dulu tuan-tuan boleh jadikan bintang ini sebagai pedoman. Bintang dijadikan sebagai pedoman. Pedoman mana? Petunjuk arah. Sebab itu timbulnya isu yang disebut apa yang diungkapkan oleh para ahli-ahli falak ini tuan-tuan, iaitu buruj, ya. Dengan di situlah dengan buruj inilah menjadikan panduan. Yang inilah yang baru betul-betul digelar sebagai ahli nujum, ahli kaji bintang. Bukan ahli nujum yang duk tengok-tengok dalam air pinang tu tuan-tuan.
Itu ya, nujum Pak Belalang tu lain cerita, itu cerita komedi. Ahli nujum ni lah orang yang pakar dalam bidang kaji bintang. Mana dengan itulah tuan-tuan mereka boleh menentukan arah perjalanan. Ya, mana mereka nak pergi, mana mereka tuju. Terutama mereka bila mana berada di lautan yang begitu luas. Tuan-tuan, lautan ni masya-Allah. Siapa yang pernah pergi mencandak sotong dia tahulah tuan-tuan ya. Siapa yang pernah pergi mengair di laut ya, bermalam lah tuan-tuan tahu tengok, tak tahu mana arah tuan-tuan kita. Ya, tapi dengan ilmu bintang tadi kita tahu mana darat. Okey. Tengok bintang tu betul dia akan menunjuk ke arah darat. Ini hanya boleh diketahui dengan kita belajar. Kalau tidak tuan-tuan tengok bintang, kalau ada masa tu memang sangat cantik. Sehingga tuan-tuan nampak berteraburan bintang di langit. Tak tahu mana arah nak tuju tuan-tuan. Tapi di sebalik itu ada ya bintang-bintang yang dijadikan sebagai pedoman. Itu tuan-tuan. Jadi nak ceritakan dulu, lautan ni sama macam padang pasir juga. Padang pasir ni tuan-tuan tak boleh bergantung pada bukit. Padang pasir, bukit ini akan berubah-ubah tiup angin. Petang ni tuan-tuan tengok bukit ada depan situ. Ya. Pagi besok boleh jadi ada angin lalu, malam tu tuan-tuan beralih bukit itu. Jadi mereka hanya bergantung, bukan bergantung pada bukit macam kita di tempat kita dalam masalah tuan-tuan, kita nampak bukit Pelindung, kita ada bukit Gunung Tahan apa semua. Itu boleh jadikan sebagai satu panduan. Tapi dalam ilmu padang pasir ni tuan-tuan, bintang tadilah ya, yang di langit. Tapi ini kena ada ilmu ni lah tuan-tuan ya. Jadi kita untung duduk di zaman ini sebab ilmu tu telah pun diselaraskan ya, oleh pakar-pakar falak, ilmu falak ya. Jadi kita dah tak payah susah dah tuan-tuan. Dulu perlu kita kaji lagi, sekarang tak payah, kita ikut follow je tuan-tuan dengan apa yang telah ditentukan. Sekarang ni pun apps pun dah banyak tuan-tuan ya. Antara kata silap saya, kalau tuan-tuan nak tengok, kalau tuan-tuan teringin lah nak tengok apa nama saya ingat ada lagi tak apps ni, nak tengok kedudukan apa ni planet-planet, satu apps yang telah dibina tuan-tuan, mana ya, saya dah buang dah tuan-tuan, buat berat je. Itu balik tengok kita pandang kata dengan ni tuan-tuan diberitahu mana duduk Zuhal, mana duduk apa semua tuan-tuan ni. Macam tak ada dah gayanya ni. Kalau ada boleh saya maklum pada tuan-tuan. Tak ada, boleh jadi saya dah, nama pun saya tak ingat tuan-tuan, saya dah delete juga. Tapi memang menarik tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tengok tu, dia akan tunjuk kedudukan burus dan juga kedudukan di manakah bulan pada hari ini duduk. Senang tuan-tuan. Kalau dulu kita nak tentu mana kedudukan bulan, payah tuan-tuan. Sekarang dah dia tahu. Hari ni berdasarkan dia mesti ada internet. Okey, hari ni bulan akan berada sini. Pukul berapa, dia akan ikut pergerakan tuan-tuan ya. Tak apalah, nanti kalau saya dapat balik tanya sahabat saya tu, dia tu kita boleh share tuan-tuan untuk kita berkongsi. Galik tuan-tuan ya. Duduk atas utuh rumah tu ataupun duduk atas rumput padang, tengok orang tanya benda pula, terbiak orang tua ni nak ya. Memang galik tuan-tuan. Kenapa? Inilah dia luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaannya dalam menciptakan langit dan juga bumi ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya langit yang begitu hebat dan sempurna penciptaannya telah dihiasi dengan bintang-bintang, sama ada yang beredar maupun yang tidak. Selanjutnya Allah menjadikan pula matahari sebagai raja di mana cahayanya menerangi sekalian alam. Dengan adanya matahari, manusia dapat mendapat cahaya untuk hidup. Manusia boleh menikmati suasana panas dan selesa kerana gelombang matahari membawa sinar dan suhu yang suam. Dengan itu seluruh makhluk yang hidup dapat mengekalkan kehidupan mereka. Tuan-tuan, matahari ini ya, sebab itu bagi sesetengah kepercayaan agama lain, mereka memegang matahari sebagai Tuhan. Sedangkan matahari itu tuan-tuan masih lagi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan oleh Allah. Peranannya ya. Bagaimana bangsa Greek satu ketika dahulu ataupun orang Parsi lah tuan-tuan ya, mereka sangat terlalu bergantung kepada cahaya matahari. Sehingga bila malam datang,
mereka dapati matahari dah tak ada, ketika itu mereka mempunyai kepercayaan bahawa dunia sedang ditadbir oleh Tuhan jahat. Dalam kepercayaan dan akidah orang-orang Majusi, tuan-tuan, mereka ini percaya bahawa dunia ini ada dua Tuhan. Satu ilahul khair, Tuhan baik, dan satu lagi ilahul syar, Tuhan jahat. Ilahul khair ni ilah di mana ketika mana keadaan terang, cerah, dunia ketika itu ditadbir oleh Tuhan baik. Ketika mana gelap, ya, tak ada cahaya, maka ketika itu Tuhan jahat sedang mentadbir bumi ini. Ya, tuan-tuan, itu kepercayaan orang Majusi. Sebab itu mereka untuk mendatangkan Tuhan baik itu, mereka menghidupkan unggun api. Mereka menghidupkan unggun api bagi menzahirkan terang, dan bila mana terang, mereka mempercayai bahawa Tuhan baik hadir. Pada awalnya sebagai menghadirkan Tuhan baik, akhirnya daripada menghadirkan atau menjemput kedatangan Tuhan baik, akhirnya berubah kepada menyembah api. Itu yang berlaku kepada golongan Majusi. Dan tak pelik, tuan-tuan. Saya ingat seorang penceramah kita, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin, dia pernah pergi ke Iran. Saya tak pernah sampai Iran, tuan-tuan. Dia pernah pergi ke Iran, dia kata di Iran itu sendiri masih ada lagi Majusi. Masih ada, tuan-tuan. Dia pergi ke perkampungan dan dia pernah singgah satu kawasan rumah itu, dan mereka bukan Islam. Syiah pun tak, Sunni pun tidak. Rupanya Majusi. Mereka menyembah api. Kenapa? Tempat yang mereka duduk itu memang kawasan sejuk. Bila kawasan sejuk ini, tuan-tuan, api sangat-sangat diperlukan. Kenapa sejuk, tuan-tuan? Jadi tak peliklah kita kenapa mereka sangat terlalu kata orang itu sangat dengan api, sebab keadaan tempat mereka itu, ini satu bab hidayah, lain cerita lah, tuan-tuan. Kenapa mereka terlalu itu kepada api? Kerana mereka duduk di tempat yang sejuk dan mereka sangat memerlukan kepada api. Jadi mereka sehingga kepada api itu dijadikan sebagai sembahan. Ini Majusi. Dan Majusi ini memang ada, tuan-tuan. Masih ada lagi zaman, tapi di antara agama yang dah tidak ramai, bangsa menyembahnya. Hanya sebahagian daripada di Parsi, di Iran itu masih ada lagi sedikit, tuan-tuan. Mereka ini yang menyembah api, golongan Majusi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang lain itu ada pencampuran lah. Kita tengok pun sedikit daripada dalam agama masyarakat Hindu, mereka juga masih lagi ada sedikit dengan api. Mereka kalau kahwin mereka tawaf keliling api, tuan-tuan. Sedikit sebanyak. Sebab kita tengok agama Hindu pun dia dah banyak sedikit campur aduk, tuan-tuan. Kadang-kadang dia punya sami dia pun baca Al-Fatihah. Sami dia pun baca La ilaha illallah. Kadang baca Allahu Akbar. Kadang azan, tuan-tuan. Dia campur. Dia campur-campur. Lambang Kristian versi Nazi pun masih ada, tuan-tuan, di sesengah kuil mereka itu, tuan-tuan. Jadi dia sedikit, walaupun ada kajian yang mengkaji bahawa kedudukan agama Hindu itu adalah serpihan daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS, yang mana mereka ini yang sebenarnya dulu pernah didatangi Nabi, tapi kerana terlalu lama dan proses pertukaran demi pertukaran, tuan-tuan, sehingga akhirnya agama yang dibawa itu telah pudar dan berubah. Sebab kita tengok, tuan-tuan, asas dalam agama Hindu, kalau tuan-tuan pergi kepada pengajian perbandingan agama, masyarakat Hindu ini, tuan-tuan, dia mempercayai kepada 3 Tuhan asas. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mentadbir, dan juga Tuhan yang memusnahkan. 3 Tuhan, kepercayaan mereka, tuan. Jadi beriman dengan salah satu daripada 3 Tuhan ini dianggap telah beriman. Kerana ketiga-tiga ini juga adalah satu, kata dia. Di mana konsep Trinity itu macam seolah ada juga dalam ajaran Hindu itu sendiri. Bermakna, tuan-tuan, kalau kita lihat dalam akidah kita orang Islam, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat apa, tuan-tuan? Tuhan yang Maha Mencipta. Dalam pada masa sama juga Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Mentadbir alam ini, dan juga satu hari nanti Allah akan musnahkan alam ini untuk datangkan negeri akhirat. Maknanya sedikit sebanyak daripada pengajaran yang ada pada ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu juga terdapat dalam pengajian mereka itu sendiri, tuan-tuan.
Cuma itulah kita tak nafikan, kita tengok dalam ungkapan-ungkapan mereka itu, antaranya dalam kitab Veda itu, Veda ini ditulis dalam bahasa Sanskrit. Saya kira orang Hindu sendiri pun dah tak boleh, tak ramai, saya boleh katakan tak boleh baca dah bahasa Sanskrit ini tuan-tuan. Hanya profesor-profesor, pakar-pakar bahasa Sanskrit saja. Ya. Membincangkan tentang, contohnya tuan-tuan, tentang ungkapan Abraham itu sendiri. Ya, dikaji bahawa dia merujuk kepada Brahman. Brahman itu merujuk kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Juga tentang berapa lagi perkataan-perkataan yang lain yang sebenarnya dalam bahasa Veda, dalam kitab Veda itu, dalam bahasa Sanskrit ada sedikit sebanyak penerangan tentang kedatangan nabi akhir zaman, nabi akhir zaman. Ya, ciri-ciri itu ada diceritakan tuan-tuan. Tapi itulah dia. Ya. Jadi kita syukur tuan-tuan, Allah SWT, ya, sebab semua nabi ini membawa agama yang sama, Islam. Ya, nabi-nabi dia tak bawa agama lain, semuanya agama Islam. Cuma zaman Nabi Ibrahim itu lebih digelar dengan Islam tu Hanifan Musliman, maknanya agama Hanif dan jalan pada masa itu juga agama Islam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dia tak bawa agama lain, tetap juga agama Islam tuan-tuan. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebab itu Islam ini adalah agama, sebab itu Allah sebut inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah hanyalah Islam, dan Allah turunkan kepada semua nabi-nabi adalah Islam tuan-tuan. Dan kita syukur pada Allah SWT, daripada ramai-ramai manusia yang diciptakan oleh Allah atas muka bumi ini, kita termasuk dalam golongan muslimin, orang yang memeluk ataupun berakidah kepada ajaran Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi, dan kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala pada nabi dan juga pada rasul. Baik. Allah menjadikan pula matahari sebagai raja di mana cahayanya menerangi sekalian alam. Tuan-tuan tengok betapa hebatnya. Sekarang ni kita dah masuk 17 Zulqaidah, 16 malam tadi, malam ni 17. Tuan-tuan tengok bulan di langit, cantiknya bulan. Bulan dia tak mengeluarkan cahaya tuan-tuan, tapi dia membalikkan cahaya matahari, yang indah. Jadi sebab tu tuan-tuan, fenomena gerhana ini yang menyebabkan ada masanya bulan duduk betul depan matahari, ada masa bulan duduk di belakang kita, bumi duduk tengah, matahari, bulan di sini, matahari di sini kedudukannya. Jadi semua itu memainkan peranan belaka tuan-tuan, ya. Jadi ada masa kalau langit cantik tuan, tengok di luar, masya-Allah bagaimana Allah membalikkan. Sebab itu orang Arab tuan-tuan, bulan yang seumpama ini digelar sebagai Al-Badru, bulan purnama. Bulan purnama ini bulan mengambang penuh dipanggil. Dia 13, 14 dan 15. 13 malam 14, 14 malam 15, 15 malam 16. Hari ni dah mula, hari ni kita 16 malam 17. Bukan ke malam tuan, dah masuk 17 lah kiranya tuan-tuan. Bulan dah hampir kecil sedikit, tapi masih lagi cahayanya begitu indah tuan-tuan. Dan kalau di negara-negara macam di negara Arab tuan-tuan, mereka ni time bulan purnama ni mereka cerah. Kita ni mungkin kerana banyak awan lah, mungkin barangkali tuan-tuan. Malam tu kalau berjalan tak payah pakai lampu pun tak apa. Sebab tu mereka menggambarkan sinarnya, indahnya, ataupun bahawasanya Rasulullah SAW itu seumpama seperti bulan purnama. Malam yang gelap itu diterangi oleh sinar yang nampak. Matahari tuan-tuan kita tahu dia ada, tapi kerana dia terlalu terang kita tak nampak dia punya, tak nampak matahari tu. Tapi bayangkan malam yang gelap tuan-tuan, ada satu objek yang terang. Makanya Nabi SAW itu digelar sebagai Al-Badru, bulan purnama. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kami. Mereka menggambarkan bahawasanya Nabi SAW itu umpama seperti bulan purnama, bulan yang sedang menggambang penuh, yang indah tuan-tuan. Baik. Dan dengan adanya matahari, manusia dapat cahayanya untuk hidup. Manusia boleh menikmati suasana panas dan selesa kerana gelombang matahari membawa sinar dan suhu yang suam. Dengan itu seluruh makhluk yang hidup dapat mengekalkan kehidupan mereka. Bayangkan tuan-tuan, kita duduk gaduh sekarang musim panas tuan-tuan. Tapi panas kita pun cuma kita perlu jaga kesihatan lah. Banyak minum air dan sebagainya.
tidak terlalu terdedah kepada suasana panas yang direct, tuan-tuan. Namun tuan-tuan, kita Malaysia ini masih lagi, cuaca suhu kita ni masih lagi sebenarnya tak seberapa, tuan-tuan. Kalau bagi orang yang pernah duduk di negara-negara yang mengalami 4 musim, atau macam di negara Arab, tuan-tuan ni, mereka ni sampai 45 darjah Celsius, ya. Letak pan tu, kuali lepeh tu, tuan letak kat luar, ya, boleh goreng telur. Yang non-stick yang tak melekat tu, tuan, terus pecah telur. Tak lama sikit, boleh masak telur, tuan-tuan. Pan yang hitam tu duduk di luar. Kita setakat ni tak lagi lah, tuan-tuan ni. Maknanya cuma itu keadaan kita, dengan banding mereka itu. Di suasana di gurun, di Sahara, padang pasir yang sangat dahsyat, tuan-tuan. Jadi kita ni syukurlah duduk negara Khatul Istiwa, negara yang berada di garisan tengah. Khat ini adalah garisan, Istiwa ni ialah tengah. Jadi kita panas-panas juga, tapi dah tak sepanas seperti mana cuaca di gurun. Kita sejuk-sejuk juga, tapi taklah sesejuk seperti mana cuaca di kutub, tuan-tuan. Kita ni sederhana lah, alhamdulillah, ya. Pengalaman saya lah, tuan-tuan, duduk 4 tahun negara Arab. Bila musim sejuk, kita rasa kadang seronok tengok salji, tuan-tuan. Tapi rupanya salji ni sehari 2 je seronok, tapi nak menghabiskan musim tu, tuan-tuan, yang 4 bulan musim sejuk, tuan-tuan bayangkanlah, ya. Banyak susahnya. Kita duduk tempat kita, alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi mana biasa, ya, tak payah dah berpakaian berius sangat, ya, semua. Bayangkan musim sejuk, tuan-tuan, macam perempuan perasaannya, kena pakai lotion. Ya, lotion ni kena pakai, tuan-tuan. Kita tak ni, dia kering, dia akan jadi luka. Dia pecah kulit, tuan-tuan, ya. Muka berlotion lah macam perempuan lah, kesimpulannya. Nak bagi kulit kita lembab. Susah, tuan-tuan. Kita duduk sini, alhamdulillah, tak ada masalah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi begitulah. Walau bagaimanapun di mana saja kita berada, bumi ini adalah bumi Allah SWT. Kita sebagai khalifah Allah, kita dituntut untuk memeliharanya, menjaga dan juga mentadbir alam ini. Dan kemudian pada surah yang ayat yang ke-14 hingga 16 dari surah An-Naba ini, Allah SWT berfirman seterusnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Allah beritahu kepada kita, dan kami turunkan dari awan air yang banyak mencurah, maknanya hujan, ya. Allah turunkan hujan supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Maknanya dengan air itu, tuan-tuan, kita boleh tumbuh-tumbuhan ini hidup, sehingga menjadi kebun dan sebagainya, ya. Allah telah menurunkan hujan melalui celahan awan mendung. Ia turun mencurah-curah dalam kuantiti yang banyak bagi membantu proses pertumbuhan biji benih gandum, beras dan sebagainya, tumbuh subur selepas hujan, dan dari situ manusia menikmati anugerah ilahi kepada mereka. Hujan tersebut bukan sekadar membantu proses pertumbuhan tanaman bagi manfaat manusia, malah tumbuh-tumbuhan seperti rumput rampai dan sebagainya turut hidup bagi manfaat haiwan. Hujan juga menyuburkan kebun dan tanaman, lalu menjadikan persekitaran bertambah indah dengan suasana dedaunan pohon yang saling bertaut, buah-buahan yang beraneka jenis, warna, rasa dan bau, sekalipun ia dalam satu taman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni ialah mungkin sebab kita duduk di kawasan Khatul Istiwa, yang mananya hujan dan panas ini sepanjang tahun. Cuma ada masa suhu meningkat, panas agak. Tapi kalau panas-panas kita, tuan, hujan juga kadang-kadang. Diselangi 3-4 hari hujan. Bagi negara-negara yang lain, tuan-tuan, saya dulu masa duduk di tanah Arab dulu, tuan-tuan, tengok orang Arab ni dia cukup risau. Bila musim panas, ya, selepas musim panas, tuan-tuan, akan datang musim sejuk, ya. Sekiranya musim sejuk, tuan-tuan, selepas musim sejuk datangnya musim bunga. Pada musim bunga itu kalau tak turun hujan, mereka susah hati. Sebab hujan biasa turun pada musim bunga, ya. Pada musim sejuk hujan dia turun dalam bentuk salji, ya. Macam kawasan saya dulu Syam, di ke Syam ni memang kawasan yang dah pergi pada semi ataupun Mediterranean. Kalau salji tak turun, hujan tak turun, mereka susah hati kerana bumi kering. Kerana pada musim bunga itu mereka mula menuai
ya, mereka mula menyemai gandum, dan gandum ini akan keluar pada musim panas, tuan-tuan. Kalau bumi kering, itu yang bila mana tak hujan tu mereka susah hati, tuan-tuan. Sebab itu mereka selalu buat solat sunat istisqa, minta hujan, ya. Kita jarang, tuan-tuan, ya, sebab kita boleh katakan, ya, tak ada masalah bab hujan sangat. Tapi adalah satu ketika dulu kita terlalu panas, tuan-tuan, kita buat solat sunat istisqa, minta turun hujan, tuan-tuan, ya. Sebab tu kita kalau tanya solat sunat istisqa, mungkin ramai yang tak berapa praktikal, tuan-tuan, tak berapa buat, tak erti, tuan-tuan, ya. Di solat sunat istisqa ni dia ada kaifiat dia. Antaranya ialah apa, tuan-tuan? Baju pakai terbalik, tuan-tuan, ya. Nak nampak kita ni sangat itu. Jadi bila kita, oh ya betul ustaz, tuan-tuan, ya. Jadi ada kaifiat lah bagaimana cara orang Arab, tuan-tuan, mereka kalau hujan tak turun mereka susah hati. Dan biasa mereka akan buat solat sunat istisqa, dan masya-Allah, tuan-tuan, ini pengalaman saya sendiri. Tengok, lepas solat sunat istisqa, tuan-tuan, biasanya sehari ataupun besoknya awan hitam mula datang. Allahu akbar, tuan-tuan, ya. Masa tu berasanya, bila awan hitam datang, tuan, ya, hujan pun turun. Begitu keadaan sekali, ya. Bayang, dia hujan dia bukan macam kita sepanjang tahun hujan. Dia orang hujan hanya pada musim tertentu sahaja. Lebih ni tak ada, tuan-tuan. Musim panas memang biasanya tak ada hujan. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok di tanah Arab, dia sekarang musim pertukaran antara musim sejuk kepada musim panas. Dan fenomena yang akan berlaku ialah fenomena ribut pasir. Ribut pasir. Ribut pasir ni memang dia datang, tuan-tuan tengok merah. Debu tinggi, debu pasir, tuan-tuan. Dia akan datang berarak itu. Dia akan macam merempuh kita, tuan-tuan. Saya pernah drive kereta, tengah-tengah lebuh raya, tiba-tiba tengok semua kereta lain macam, nampak dah lain macam, tuan, ya. Berhentilah. Wiper tu bukan sapu air, sapu pasir, ya. Debu yang halus, tuan-tuan, ya. Tak boleh bawa laju, bimbang langgar kereta depan. Tak boleh berhenti, bimbang kereta depan langgar kita. Hazard kena pasang. Ini fenomena ribut pasir. Kalau tuan-tuan tengok, saya tak pasti, baru ni katanya di Mekah dah mula nampak. Dia orang kata ada, wallahu alam, dah ji, ya. Biasa itu orang akan nampak daripada hotel, nampak. Itu bukan tanda kiamat apa tu, itu fenomena pertukaran musim antara musim sejuk kepada musim panas. Sebab bulan 4 biasanya musim bunga akan tamat pada bulan 5, tuan-tuan. Akan masuk bulan 6 ni dah masuk musim panas. Bila musim panas ni nak tukar musim tu, dia akan datang ribut pasir, tuan-tuan. Itu fenomena biasa. Merah, langit ni merah, ya, tuan-tuan. Kenapa debu akan datang lalu bagi pertukaran musim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ayat 14 dan 16 insya-Allah, tuan-tuan, kita sambung pada halaqah yang akan datang daripada soal naba ini. Jika diizinkan Allah, kita sambung lagi. Cukup sekadar itu untuk halaqah pada kali ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak, tuan-tuan, kita boleh beroleh manfaat dan juga pengajaran dan juga kefahaman di sebalik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita baca. Mudah-mudahan dengan pengajian kita, tuan-tuan, kita lebih memahami akan maksud dan juga intipati Al-Quran itu berdasarkan tafsiran, ya, yang telah dikupaskan oleh para mufassirin. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang dhaif firman saya sendiri, mohon ampun, mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.